Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan meneruskan kelas kita lagi untuk tajuk bab 3 ni lah. Kan? Jadi untuk bab 3 ni ada lagi dua subtopik. Kita akan belajar sedikit pasal kedatangan Jepun ke negara kita, pendudukan Jepun, dan kita akan belajar sikit tentang penentangan rakyat di negara kita menentang Jepun lah hari ini, iaitu kita nak sambung tentang dasar pendudukan Jepun di negara kita. Nampak tak cikgu nak tulis ni? Nampak? Nampak tak? Nampak juga, nampak. Nampak. Okey, so kita akan tengok dasar pendudukan Jepun di negara kita. Sebelum ni cikgu ajar tentang Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik kan. Cikgu ajar macam mana Jepun yang memulakan dan menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik, yang mengheret Perang Dunia Kedua tu sampai ke Asia Pasifik bila dia menyerang Pearl Harbor dan juga dia menyerang negara kita. Okey, maknanya negara kita ni terpahat dalam sejarah lah. Jadi hari pertama mereka ni pergi Jepun ni menyerang Pearl Harbor, itu jugalah hari yang dia datang menyerang di negara kita. Okey, jadi cikgu ada ajar juga sebab-sebab apa mereka buat perluasan kuasa, kerana mereka ada pemulihan Meiji, iaitu masa tu mereka nak menjadi sebuah negara revolusi kan, nak mewujudkan negara industri. Oh, muka surat muka surat berapa? Yang ni kat muka surat 65, tapi hari ini kita akan masuk dekat muka surat kita akan masuk kat muka surat 70 lah hari ni. Kan so dah cerita sikit macam mana kedatangan Jepun, macam mana Jepun ni ada dan sampai dekat negara kita lah, dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan Jepun ni ada dekat negara kita lah. Okey, jadi kita tengok dulu dekat muka surat 68. Sebelum tu kita tengok dulu macam mana, apakah faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Kenapa Jepun berada di tanah Melayu. Okey, Jepun ada di tanah Melayu ada dua sebab. Okey, ada dua sebab. Pertama, eksploitasi bahan mentah. Kan muka surat 68 tu. Eksploitasi bahan mentah, apa maksud eksploitasi? Okey, faktor dulu. Ada apa maksud eksploitasi? Ada orang ke tak ada jelas ni? No, ada orang tak? Tak tahu cikgu. Tak tahu cikgu, tak tahu. Penggunaan. Eksploitasi bahan mentah. Nampak kan? Nampak. Kepentingan strategik ketenteraan. Alright, okay. Jadi ada dua faktor. Okay, maksud eksploitasi ni adalah eksploitasi ni adalah kita menguasai kekayaan tu lah. Bukan menguasai sesuai perkataan eksploitasi. Salah guna. Kita datang ke satu tempat tu dan kita ambil kekayaan tu. Apa tadi cikgu dengar ayat salah guna? Apa perkataan tu? Eksploitasi ni macam menguasai lah, macam menguasai satu sumber ekonomi yang ada kat tempat tu. Okey, sebab bila Jepun datang kat negara kita, bukan Jepun sajalah, British ke apa, mana-mana penjajah yang datang. Okey, negara kita, cikgu bagi tahu sebenarnya kita kaya dengan apa? Kekayaan yang ada kat negara kita? Biji Timah. Kita ada apa tu? 400. Kita ada 400 Kari. Okey. Bila orang tu datang ke negara kita, dia datang ke negara kita, dia menjajah. Maksudnya dia ni datang sebagai pencuri lah. Penjahat lah kan, menjajah kan. Jadi dia berhak ambil. Sebab kita dah kalah kan, jadi dia berhak ambil sesuka hati dia. Okey, tetapi kalaulah keadaan sekarang, kan maksudnya dulu, contohnya masa Jepun datang dulu, dia eksploitasi, dia akan ambil biji timah ke getah ke apa, kita tak dapat apa-apa keuntungan di pihak kita. Kerana benda tu dia ambil secara paksa dan dia ambil secara percuma je untuk mereka. Sebab ibarat rumah kita dah kena masuk perompak kan. So perompak tu akan ambil benda tu dengan percuma je lah. Tu maksud eksploitasi. Kalau hari ini negara kita masih ada biji timah, masih ada getah, benda tu memberi kekayaan kepada negara kita. Kenapa? Sebab kita jual dan kita dapat hasil. Beza tak? Maksud eksploitasi, orang tu ambil tapi benda tu tidak memberi manfaat kepada kita. Tu maksud eksploitasi. Faham tak? Lanun. Macam tu lah lebih kurang. Maksudnya kadang-kadang eksploitasi ni cara yang senang adalah kita
kita tahu orang tu dia lemah kan, senang diperbodohkan lah contohnya. Kan contohnya ada orang tu dia pergi sekolah, dalam contoh yang zaman sekarang lah, dia pergi sekolah, so dia jadi pembuli, dia minta duit. Kau bayar RM1, semua orang dia suruh bayar RM1 dekat dia kan. Sebab dia tahu orang akan terpaksa bayar dekat dia, kan. Jadi dia eksploitasi. Dia menggunakan kekuatan yang dia ada ataupun badan dia besar ke apa ke kan. Jadi dia menakut-nakutkan orang untuk menyebabkan orang terpaksa beri kepada dia. Itu lebih kuranglah maksud eksploitasi. Jadi apabila dia datang kat negara kita, dia nak eksploitasi kekayaan yang ada kat negara kita lah, sebab dia memerlukan bahan mentah tu untuk melakukan pemulihan Meiji. Cikgu bagi tahu 2 minggu lepas, Jepun ni dia punya kekayaan, dia punya negara dia adalah negara yang optimal. Maknanya bahan mentah dia cukup-cukup je untuk rakyat dia. Jadi kalau dia nak maju, dia nak lebih lagi, dia kena ambil dekat negara luar. Jadi sebab itulah dia eksploitasi dan dia datang dekat negara kita dulu. Negara kita ni macam-macam ada, minyak timah ada, emas, kan, arang batu, ada bauksit kan. Jadi masa tu, dan sebab tu dia pergi attack Tanah Melayu dan juga di Sarawak. Sebab dekat Miri ada juga ada telaga minyak yang besar. Kan, dan satu lagi juga adalah kedudukan yang strategik. Kan kedudukan strategik, mari kita angkat peta kita sekejap. So nampak tak peta? Nampak? Nampak tak? Selalu orang cakap kedudukan strategik. Dia kata Tanah Melayu ni strategik. Mari cikgu nak tunjuk apa maksud strategiknya Tanah Melayu ni. Ataupun Malaysia ni lah. Sekejap dekat sat orang nampak lebih hidung cikgu kan. Kan? Okey, so kita kat sini. Manakah kita? Kita kat sini kan? Nampak tak? Nampak. Siapa nampak? Nampak. Kita kat sini. Kan? Jepun dekat sini. Nampak? Nampak. Okey. Nampak. Selalu orang cakap kedudukan Tanah Melayu ni adalah strategik. Sebab kita duduk kat sini, ni antara India dengan China. Ni India kat sini, ni China kat sini. Kan? So strategik lah antara India dengan China. Kalau ni nak pergi India dengan China sekarang, kalau laluan perdagangan negara kita, orang memang akan lalu Selat Melaka ni sebagai jalan shortcut. Kan, sebagai jalan shortcut. Dia akan lalu kat sini. Shortcut kat sini. Tak pergi. Sebab jalan perdagangan, aktiviti perdagangan sekarang yang paling senang kita nak buat gunakan jalan laut. Kan, sebab kapal kontena. Sebab kalau kita nak lalu kenderaan darat, walaupun daripada India boleh pergi ke China, tapi kan bentuk pegunungan, kan, laluan tu sempit, kos tu lagi tinggi. Jadi nak lagi jimat memang kena lalu jalan laut. Lepas tu ada pula Singapura kat ujung sini. Jadi kedudukan Singapura inilah yang menyebabkan dia kata strategik lah untuk kepentingan untuk pengkalan tentera kan. Kedudukan negara kita ni memang sangat strategik kat sini. Dia kata sesuai untuk ketenteraan Jepun. Dia kata di hujung semenanjung ada pengkalan tentera laut British iaitu di Singapura. Jadi pentinglah dia kata kalau Jepun dapat menguasai Singapura, maka Jepun akan dapat menguasai lebih banyak kawasan telaga minyak yang ada dekat kawasan Sumatera dan juga kawasan Borneo. Jadi dia nakkan benda tu adalah untuk mendapatkan bahan mentah dia. Alright. Okay. Faham tak? So ada dua. Faktor dia ada dua, eksploitasi bahan mentah, satu lagi adalah kepentingan strategik ketenteraan. Alright. Faham? Alright. Faham. Faham tak? Faham? Faham kan? Okey. Lepas tu mari kita tengok macam mana Jepun menyerang negara kita. Kan, serangan Jepun terhadap negara kita. Jepun ni dia power dulu kerana dia menang dulu kerana strategi dia yang baguslah. Sebab apa? Sebab Jepun ni dia telah buat satu strategi yang orang tak jangka. Kan cikgu bagi tahu juga sebelum ni, sebab zaman dulu tak ada satelit. Zaman dulu memang tak canggih. Kan? Jadi kalau zaman sekarang kita boleh baca kan, kita boleh cari kalau ada tengok serangan Jepun terhadap negara kita pula. Okey, macam mana Jepun datang kat negara kita? Okey, masa tu British ni dia dah ada ura-ura. Kan? Dia dah ada ura-ura. Sebenarnya Jepun sebelum dia datang, dia dah buat kerja-kerja risikan. Macam mana kerja-kerja risikan yang dia buat tu? Dekat dalam buku Tech Form 3 ada kerja-kerja risikan tu dia dah menyamar. Ada yang jadi tukang tarik beca, jadi pelancong, tukang gunting rambut, fotografer. Maknanya dia orang dah datang menyamar menjadi penduduk dekat kawasan Tanah Melayu kan. So dia macam buat kerja risikan tu awal. So dia buat kerja risikan tu awal. So dia bagi tahulah kat kawasan ni ada apa, kawasan ni ada apa kan.
So dia dah buat kerja-kerja tu dengan lebih awal. So bila dia buat kerja-kerja tu dengan lebih awal, kerja-kerja risikan tu dah buat, so dia datang, benda tu dah mudah lah untuk dia bila dia nak nak menjajah kan. Jadi pada masa tu pula kan Jepun ni British sangka, sebab kalau tengok lagi dekat Jepun ni nak serang datang daripada Singapura kan datang daripada Singapura, lagipun kat sini orang semua aim nakkan pelabuhan Singapura ni kan, lagi dekat. Jadi lagipun masa tu British ni dia nak mempertahankan pelabuhan dekat Singapura ni. Kan macam cikgu cakap tadi, dia ada kepentingan strategik ketenteraan kan. Jadi dia nak mempertahankan kedudukan dekat sini. Jadi diorang standby kat sini. Unexpected, diorang tak terfikir langsung yang Jepun ini akan serang mereka daripada Thailand. Kan sebenarnya itulah cikgu cakap, Thailand ni memang jiran yang tak guna lah kan. Dia memang pentingkan diri sendiri. Kan dia kata serangan Jepun bermula dengan pendaratan serentak tentera Jepun di pantai Kuala Pak Ahmad di pantai Sabah. Ini adalah satu tempat yang dekat Kelantan, dekat tempat yang jauh. Kalau dia nak menyerang, kalau dia tak nak pergi kat Singapura, lagi senang kalau dia pergi dekat pantai Mersing ke, dah dekat sikit dengan Singapura kan. Tapi sebab dia dah plan, dia nak rampas semua sekali. Sekejap, sebenarnya ada orang ke tak ada dalam kelas ni? Cikgu rasa macam keseorangan je. Ada. Cikgu. Satu orang je. Okey. Ada cikgu. Okey. Kamu mendengar, kamu buat apa ni? 80 orang. Mendengar cikgu. Tengok Thailand cikgu. Thailand. Tu jiran tak guna Thailand. cikgu. Jadi sebab strategi dia, strategi Jepun dia nak pergi sampai kat Thailand tau. So bila pergi kat Thailand, kalau dia turun daripada belah pantai timur ni, daripada belah belakang ni, so dia gerak. So dia bergerak, dia turun sampailah ke selatan ni. Dia turun, so dia rampas kawasan tu satu persatu. Kan, jadi apa dia buat pada masa tu, dia kata dia turun dekat kat Kota Baru dengan dekat Thailand kan, daripada Singkora dengan Patani kan. Jadi dia pun start jalan. Okey, bila dia dah mendarat, dia berpecah. Daripada Thailand ni dia berpecah. Satu masuk ikut Kedah, satu pergi ikut Kelantan. So matlamat dia semua sekali nanti dia nak jumpa dekat Singapura. Last kali dia nak jatuhkan Singapura. Kan, jadi dia kata apa, tentera Jepun mendarat, dia masuk Kedah dulu. Satu tim lagi dia mendarat kat Kota Baru. Jadi diorang pergi ikut jalan selatan, ikut negeri-negeri yang belakang pantai timur ni lah. Ikut Kelantan, Terengganu, sampailah ke Johor. Kan lepas tu yang pasukan yang daripada Kedah tadi tu dia turun, dia pergi ikut Pulau Pinang, sampailah dia pergi ikut belah barat ni pula. Kan dia pergi ikut barat. Jadi ada lagi satu pasukan ikut jalan darat menuju bandar-bandar utama di negeri pantai-pantai barat kita lah, duduk kat pantai barat ni kan. Jadi pada masa yang sama British ni dia hantar satu kapal, kapal Repulse and Prince of Wales untuk menyekat kemarahan Jepun, tapi Jepun dah tenggelamkan dulu kapal ni dekat Kuantan. So dua kapal perang British ni ditenggelamkan oleh Jepun. Jadi British tak ada lagi backup, dia tak ada backup pertahanan dia. Jadi senanglah masa tu untuk kita untuk tentera British ni untuk tentera Jepun ni mara sampai ke Singapura. Jadi dia kata akhirnya pada 15 Februari 1942 jatuhlah Singapura ke tangan Jepun. Okey, jadi daripada 18 Disember sampai ke 15 Februari tu berapa bulan lebih kurang? Lebih kurang bulan 12, 1, 2, lebih kurang 2 bulan lebih lah. Lebih kurang 2 bulan lebih jatuhlah tanah Melayu ke tangan Jepun. Pada masa sama juga Jepun juga pergi menyerang Sabah dan Sarawak. Dia start dekat Miri. Dia start dekat Miri, berapa hari bulan dia pergi dekat Miri tu. Dia pergi dekat Miri 16 Disember. Kan 16 Disember dia kata dia turun dekat Miri. Jadi dia kata pasukan lagi menduduki Kuching dan Sibu dan pergi juga ke Sabah melalui Labuan dan menduduki bandar utama di Sabah. Jadi dapatlah sepenuhnya jatuhlah tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Faham tak? Faham tak? Faham cikgu. Jadi kalau nak tanya strategi dia adalah sangat kita kata strategi yang kita tak jangka lah. Kan dia guna strategi yang kita tak jangka. Jadi dia menggunakan strategi yang kita tak jangka menyebabkan dia pun dapatlah jatuh ke tangan British. Macam kita belajar Jerman sebelum ni, apa faktor kemenangan dia juga ada strategi dia dan juga dia berjaya meniupkan semangat
nasionalisme tu lah, macam tentera dia berperang. Okey, kalau Jerman sebab dia nak balas dendam untuk kekalahan dia dalam Perang Dunia yang pertama. Kalau Jepun pula dia berperang untuk maharaja dia. Awak tengok tak minggu lepas tu cerita tu? Cerita apa tu? Cikgu Su tengok minggu lepas tu? Tora. Tengok nampak tak dia berperang untuk dia punya raja. Cerita tu slow sikit lah tapi boleh lah kan. Jadi kamu nampak lah dia punya cerita ni. Alright, okay, faham tak takat tu? Okay, untuk yang ni cikgu nak kamu tahu faktor kedatangan ada dua, ekspektasi bahan mentah satu lagi kedudukan strategik ketenteraan. Okey, lepas tu yang muka surat 69, kita nak tahu macam mana perjalanan Jepun datang kat negara kita. Dia turun daripada Thailand. Okey, daripada Thailand, dua tempat dia pergi. Satu dia masuk daripada pantai dekat Kota Baru, pantai. Satu lagi dia masuk daripada Singgora dekat Thailand. So dia masuk daripada dua jalan, dia jalan kaki. Okey, dia jalan kaki je. Dia jalan kaki daripada start dia turun daripada Kelantan dan juga daripada Kedah tu sampailah akhirnya dia sampai ke Singapura. Okey, faham tak? Faham tak? Faham cikgu. Okey, so cikgu nak pergi lagi dekat satu bahagian iaitu kita tengok apakah dasar kependudukan dia. Dasar penduduk dia maksudnya bila dia dah datang dekat negara kita macam mana dia memerintah. Okey, yang kamu pernah dengar dan kamu pernah baca, kamu rasa macam mana agak-agaknya dasar Jepun ni? Hello? Kamu pernah baca sedang kamu pernah tengok cerita ke? Kamu rasa agak-agaknya apa yang kamu gambarkan? Kamu boleh tulis kat sini. Apa yang kamu gambarkan? Dasar kejam. Kejam. Apa boleh tulis? Kejam. Tulis. Penindasan. Apa lagi yang kamu nampak dekat situ? Yang Kuku besi. kuku besi. Apa yang atuk nenek kamu cerita? Semua kamu boleh tulis. Pernah cerita cikgu. Tulis. Penindasan pun nampak penindasan tu lagi. Kuku besi. Okey, lagi. Cabul hak asasi. Cabul hak asasi. Cabul hak asasi. Lagi tulis. Apa lagi? Bom sekolah. Lagi apa lagi? Tulis. Tulis je apa yang kamu rasa. Pancung kepala. Okey, lagi. Mengambil secara paksa, makan lebih kayu je. Okey, lagi apa lagi? Tamak. Lagi. Tak boleh dengar radio. Okey, bagus. Lagi. Selipar Jepun. Okey, lagi. Bunuh orang tak bersalah. Okey, lagi bagus. Apa lagi? Kena belajar bahasa Jepun. Okey, lagi. Apa tu? PKP pula. Apa kena mengena PKP? Lain. PKP, BK. Apa tu? Culik perempuan. Okey, lagi. Syurikan tu apa? Rakyat jadi kuli. Alright, okey. Alright, okey. Jadi semuanya cikgu tak nampak benda-benda yang positif. Semuanya cikgu nampak benda-benda yang negatif. Kesan ni semua orang nampak. Kesan ni adalah kesan-kesan yang negatif kan. Kesan-kesan yang memberi kesan yang kesengsaraan kepada rakyat di tanah Melayu. Okey, jadi kita tengok dulu dasar pentadbiran. Penyekat orang-orang nak pergi masjid. Oh tak, cikgu tak rasa. Jepun dia tak sekat orang nak pergi masjid. Jepun dia tak. Dia tidak menyekat, dia tidak menghalang aktiviti agama. Kan? Kalau tanya cikgu, antara Jepun dengan British, Jepun ni jahat dia nampak. British jahat dia tak nampak. Tapi sebenarnya British lebih jahat daripada Jepun. Kalau tanya cikgu lah. Kan? Okey, mari kita tengok. Kan? Kita tengok dulu dasar pentadbiran. Kita nak tengok dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan juga dasar sosial. Okey? Nak tengok ada 3 dulu. Ada dasar pentadbiran. Ada dasar ekonomi. Satu lagi ada dasar sosial. So, ada 3 benda yang kita nak kena belajar. Alright. Okay, first kita tengok dasar pentadbiran. So dasar pentadbiran ni dia akan pecah pula kepada 3. Pertama kita tengok pentadbiran tentera Jepun. Okey, apabila Jepun dia datang je menjajah negara kita, dia terus memperkenalkan sistem pentadbiran
Jepun. Okey, maksudnya sistem pentadbiran yang dia buat dah menggunakan sistem ketenteraan, pentadbiran tentera. Sebab yang datang jajah pun tentera kan. Okey, jadi kita tengok apakah bentuk pentadbiran tentera Jepun. Dia kata tentera Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Jepun pada peringkat awal. Kan. Jadi Tanah Melayu dengan Sumatera digabungkan menjadi satu pentadbiran yang membentuk kawasan pertahanan khas. Kan. Jadi dia berpusat di Singapura. Maknanya sebab dia menjajah juga Sumatera, Tanah Melayu dan Singapura dijadikan satu kawasan kan. Jadi dia kata lepas tu Tanah Melayu dan Sumatera ditadbir secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ketara di bawah pentadbiran British dan Belanda. Ialah sebab Indonesia dijajah oleh Belanda. Kan. Jadi dia kata sebelum perang Sumatera kemudian diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun yang berpusat di Bukit Tinggi dan Tanah Melayu pula ditadbir oleh pasukan tentera Jepun yang ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak. Okay. Singapura diasingkanlah dan dikenali sebagai Shonanto iaitu Pulau Cahaya Selatan. Diasingkan pentadbiran dari Tanah Melayu. Okey, Tanah Melayu namanya Malai Baru. Okey, Tanah Melayu dinamakan sebagai Malai Baru. Singapura dinamakan sebagai Shonanto. Okey, kamu nak tahu pentadbiran, okey, penjajah mana-mana yang datang pun dia akan asingkan Singapura tu daripada Tanah Melayu. Sebenarnya kan cikgu cakap Singapura adalah sebahagian daripada negeri Johor. Memang sebab apa? Sebab Singapura ni kedudukan dia strategik. Jadi dia ada kedudukan strategik. Jadi memang kebanyakan penjajah ni memang dia aim nakkan Singapura. Jadi bila Jepun dah datang, dah dapat dah, dia asingkan juga Singapura tu. Dia tak gabungkan juga Singapura tu menjadi Tanah Melayu. Kan? Jadi Sumatera, mula-mula Sumatera dengan Tanah Melayu diletak sekali. Kan? Lepas tu dia asingkan. Okey, Tanah Melayu dinamakan sebagai Malai Baru. Cikgu tak sebut perkataan Malaysia. Kalau kamu perasan cikgu dah sebut perkataan Tanah Melayu. Kan? Sebab Malaysia ni tak ada lagi masa ni. Kita hanya akan guna perkataan Malaysia apabila cikgu dah ajar kamu sampailah bab pembentukan Malaysia. Kan? Jadi sebab kita belum sampai lagi, kita ni masih lagi duduk dekat tahun 40-an. Jadi cikgu masih menggunakan perkataan Tanah Melayu. Okey, so Tanah Melayu digunakan, dikenali sebagai nama Malai Baru. Kan? Lepas tu negeri Melayu iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dipindahkan kepada bawah pentadbiran kerajaan Thailand. Ini adalah sebagai hadiah. Kerana apa? Kerana Thailand bagi lalu. Kerana Thailand bagi Siam ni lalu. Thailand bagi Jepun ni lalu dekat negara kita. Kan dia bagi lalu dekat negara kita, jadi sebagai hadiah lah. Balasannya kerajaan Jepun hadiahkan 4 negeri utara ni. Kita panggil negeri-negeri Melayu Utara atau kita panggil negeri-negeri Melayu tak bersekutu iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. 4 buah negeri ni memanglah dia sentiasa lah berpindah-pindah. Kan sebelum ni memang dia duduk dekat bawah kerajaan Thailand. Kerajaan Siam pada masa tu. Kan tetapi apabila British ni datang, dia dah datang menjajah, dia tampak 4 buah negeri ni ada ancaman daripada masa tu Perancis peminat, Amerika Syarikat peminat. So dia buat perjanjian dengan Thailand. Perjanjian Bangkok 1909. Dalam perjanjian Bangkok 1909 itu Thailand serahkan 4 buah negeri ni kepada British masa tu. Kan? Thailand dengan British ni daripada dulu lagi dengam. Maknanya mereka sentiasa bekerjasama untuk mendapatkan untuk menjaga kepentingan masing-masing. Kan? Kalau kamu perasan bila Jepun datang pun Thailand pun sama juga. Dia tak kisah. Asalkan negara dia tak kena jajah, negara orang dia tak kisah. Ibarat macam ni lah, kalau pencuri nak masuk rumah kita, kita tak bagi masuk rumah kita. Tapi kan rumah kita dengan rumah jiran kita kan sebelah kan, berpagar kan. Ada pagar, kita bagi pencuri tu lalu rumah kita. Asalkan jangan masuk rumah kita. Patut tak kita jadi jiran yang macam tu? Pentingkan diri. Jiran tak boleh. Ya, memang ada satu sikap yang pentingkan diri. Daripada dulu lagi. Sebenarnya kalau nak tahu, siapa pernah tahu tentang sejarah macam mana Pulau Pinang jatuh ke tangan British? Ada tak siapa pernah baca? Siapa tahu siapakah yang mencacakkan bendera? Bendera Francis Light. Francis Light kan? Okay, nama dia Francis Light. Bendera kita nama Jalur Gemilang kan? Bendera kita kan? Bendera British nama dia Prince of Jack ke? Apa nama dia? Union Jack. Union Jack. Union Jack. Yes, nama dia Union Jack.
Kan nama bendera British adalah Union Jack. Union Jack ni kali pertama dikibarkan di tanah Melayu adalah di Pulau Pinang lah. Kan macam mana Pulau Pinang ni boleh jatuh ke tangan, boleh dapat kat Perancis lain? Ada tak siapa pernah tahu cerita dia dan rasa-rasa nak cerita? No. Tak tahu. Tak tahu. Tak ingat, tak tahu. Kalau tak tahu, cikgu. kat situ. Saya mahu tahu, tulis. Tulis. Nak tahu, tulis. Kalau tak nak cerita. Okey. Okey, nasib baik ada orang nak tahu. Oh, ada orang kelas ni. Alright, okey. Okey, cerita dia macam ni. Bukan Sultan Kedah pajak kat British. Okey, cerita dia macam ni. Bagus Yasin. Saya ingin tahu. Okey, cerita dia macam ni. Okey, British ni dia sentiasa mencari alasan untuk nak menjajah negara kita. Faham tak? Ataupun negara mana-mana lah. Dia sentiasa mencari alasan. Okey, pada masa ini Pulau Pinang adalah sebahagian daripada negeri Kedah. Kan, dia adalah memang dimiliki oleh Sultan Kedah. Okey, pada masa ini Sultan Kedah, dekat negeri Kedah dia ada ancaman daripada 3 musuh. Musuh yang pertama adalah Siam. Siam ni memang dengan semua orang pun dia suka nak bermusuh. Kenapa? Sebab bukan nak bermusuh. Sebab zaman dulu kan cikgu cakap ada dasar perluasan kuasa. Negara mana yang dijajah, dia kena membayar ufti emas. Setiap tahun dia kena bayar pokok emas tu. Dia kena hantar satu pokok emas kepada Siam tu lah. Contohnya macam Kedah dulu memang dia kalah lah kan kepada Siam. Jadi dia terpaksa setiap tahun kena bayar ufti emas. Kan, dan masa tu dia ada juga musuh daripada Burma. Burma dengan Siam ni sama-sama je jahat. Zaman dulu memang macam tu. Siapa yang kuat dia akan menindas negara yang lemah. Jadi antara kuasa yang suka membuat kacau dan menindas pada masa tu adalah Burma dan juga Siam. So ada 2 musuh. Okey, satu lagi musuh dia adalah Bugis. Bugis kan? Kenapa tiba-tiba ada Bugis? Bugis ni jauh daripada Kedah sebab Bugis ni dekat Kepulauan Riau. Okey, macam mana dia ada masalah dengan Bugis? Cerita dia macam ni. Kerana di Kedah pada masa tu, cerita Puteri Saadun kat TV tu ngam Siam tu cerita betul ke tak? Itu sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi. Kan? Sebenarnya kalau kamu nak tengok, cikgu suka je antara cerita perang Kedah dengan Siam. Lagi cikgu rasa kalau kita selitkan sekejap nanti kita selitkan cerita dia sebab yang tu cikgu pernah tengok antara yang sedih lah sebab cikgu suka peperangan jihad ni, cikgu suka sikit lah. Okey, Bugis asal daripada Riau, Riau dekat dengan Johor. Okey, macam mana Bugis ni boleh masuk campur? Okey, cerita dia macam ni. Di Kedah dia ada perebutan tahta masa tu. Okey, perebutan tahta cikgu tak ingat lah nama Sultan dia, Sultan Muhammad Jiwa ke apa, dah tak ingat nama Sultan dia berebut tahta. Ini ada Sukatan yang tingkatan 2 dulu belajar kan. Okey, apa yang berlaku adalah dia berebut tahta, iaitu kan Sultan ni dulu kan dia banyak perempuan simpanan ataupun gundik tu tak gundik diraja kan. Kan, jadi bila bapa dia mati, dia mewariskan tahta tu kepada Sultan yang bukan anak gahara. Apa maksud bukan anak gahara ni? Maknanya raja yang menaiki tahta tu adalah daripada isteri yang bukan keturunan raja. Dulu dia ada banyak isteri. Raja ni dulu ada banyak isteri kan. Tapi isteri yang anak dia naik tahta tu adalah bukan daripada keturunan raja. Jadi dia bukan anak gahara lah. Jadi menyebabkan pewaris yang lain ni berebut tahta. So dia berebut tahta lah. Asalnya dia berebut tahta. Berebut tahta kan. Jadi bila dia berebut tahta, British nampak kat sini ada satu peluang. So British nampak satu peluang, iaitu British cakap, dia pergi jumpa dengan Sultan yang merebut tahta tu, dia cakap macam ni. Dia pergi Sultan yang sedang menjadi Sultan tu lah, cikgu tak ingat lah apa nama dia. Sultan Muhammad Jiwa ke apa, dia kata macam ni. Okey, dia minta tanah dekat Pulau Pinang. Okey, dia minta tanah dekat Pulau Pinang masa tu. Dia cakap apa? Dia kata dia ni firma lah, syarikat datang nak minta tanah dekat sini untuk buat dia punya tempat logistik dia. Dia memerlukan satu kawasan, kapal dia nak belayar, so dia perlukan kawasan untuk dia nak top up bekalan air, bekalan makanan, so dia memerlukan kawasan ni. Jadi dia pergi minta dengan Sultan Kedah. Okey, kalau Sultan Kedah bagi dekat dia akan cakap apa? Kalau Sultan Kedah bagi dekat dia akan melindungi Sultan Kedah daripada 3 ancaman musuh ni. Daripada Siam,
Burma, Bugis ni macam mana datang? Kerana Obviously Matt Damon, you already knew that. But that's Hemsworth. That's Chris Hemsworth's brother. Amboi, siapa pula layan ni? This guy is actually Peter Parker's teacher. And it was actually confirmed by the director that that was the same person in The Incredible Hulk. He Dia just pasal hidup sejarah ni. in Captain America, the first Avenger of the Stark Explode, there was actually a really short glimpse at Siapa yang semangat ni? InsyaAllah. Sejarah Inggeris kan? deleted scene of Iron Man 3 Nak ganti cikgu ke? Cikgu nak rehat ni. itulah cikgu tak terlawan. Captain America was actually teased in both Iron Tutup Man. mic, tutup You can mic. see it in the background when he's getting undressed. Cikgu mute ganti Iron Man cikgu. 2, we get a better look at it. And there's actually kind of a joke in this scene. Coulson shows the shield to him. Terus cikgu. Mute semua, mute semua cikgu. And he Mute stares semua. at it for a few seconds, and then he ends up just Dengan using it as leverage, yakinnya. Tutup representing mic, Belum. Captain America. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Dah dulu. Tengok cikgu dah lupa dah. Sampai mana dah tadi. Kan, jadi lupa dah tadi. Okey, jadi dia pun cakap kan, jadi dia pun cakap dia kalau Sultan Kedah ni bagi kawasan Pulau Pinang tu dekat dia, maka dia akan melindungi kan. Yang Bugis tadi tu adalah yang satu tim lagi tu yang berebut tahta, dia minta bantuan Bugis. Dia minta bantuan Bugis untuk datang tim dia lah untuk lawan dengan Sultan Kedah yang ada tu kan. Jadi dia pun cakap tak apa. Jadi kat sinilah kesilapan yang pertama, iaitu kita percayalah dekat orang luar ni untuk selesaikan masalah kita. Jadi dia pun bagilah Pulau Pinang tu dekat British dengan syarat British akan melindungi dia apabila dia diserang. Okey, tetapi apabila dia diserang oleh Siam lepas tu, British tak tolong. Bukan British tak tolong dia. British tak tolong Sultan Kedah ni. Kan sebenarnya sebab British dengan Siam ni dah ngam. Dia memang dah ngam daripada awal. Jadi Sultan Kedah ni pun bengang tak tolong. Jadi dia pun nak pergi lawan dengan British. So nak pergi lawan dengan British konon-kononnya sebab kau dah melanggar perjanjian yang kau janji nak tolong aku, kau tak tolong kan. Sekarang dia bawa tentera Kedah ni pergi lawan dengan British. Tetapi kalah. Kenapa kalah? Sebab Siam pun tolong dekat dengan British. Dah lah kalah, dia tak dapat balik Pulau Pinang dan akhirnya seberang perai pun jatuh juga ke tangan British. Itulah cerita dia. Kan, tapi sebenarnya kenapa kalah tu adalah kerana Siam ni jugalah. Sebenarnya Siam lah juga yang memainkan peranan. Maksudnya dia orang berpakat lah. Siam dan British ni memang ada berpakat. Kita pula diperbodohkan. Jadi kita pun percaya kan. Macam itulah juga dengan Singapura. Macam mana juga Singapura, Stamford Raffles boleh pergi pula kerana masa tu Sultan Johor pun berebut tahta juga. Sultan Johor dia berebut tahta, Sultan Johor kerana masa tu dia berebut tahta menyebabkan British pun janji yang sama. Kalau kau sokong aku, kalau kau bagi aku tanah, bagi Pulau Pinang kat aku akan bagi kau, bagi sokongan dekat engkau. Jatuhlah pula Singapura. Kan, jadi bagi cikgu, Pulau Pinang tu adalah satu kebodohan lah, tragedi lah. Macam mana benda tu adalah satu tragedi yang kita tak sangka, kita pun tak belajar dari sejarah. Tapi Singapura tu adalah satu kebodohan lah. Dah bodoh sekali. Lepas tu bila dah Singapura dah jatuh, mula-mula Pulau Pinang kan. Sebenarnya Sultan lah, dia memperbodohkan Sultan lah. Maknanya kalau kat Sultan Pulau Pinang dia bodohkan Sultan Kedah. So bila pergi dekat Johor, dapat jatuh kat Singapura. Lepas tu Sultan Perak pula, perjanjian Bangkok pun berebut tahta juga. Jadi tiga negeri ni dan juga Selangor pun berebut juga. Perasan tak? British ni dia akan memainkan peranan di mana-mana sahaja yang dia nampak ada peluang untuk dia nak sebat lah peluang tu kan. Tapi kita pula tak belajar daripada sejarah, jadi maka jatuhlah negara kita. Kan? Faham tak? Cerita dia kat situ. Jadi sebab itulah Siam tu tak pernah dah dijajah. Kerana apa? Kerana sikap dan perangai dia. Dia mementingkan diri dia sendiri. Kan, jadi tadi kita dah tengok pentadbiran. Pertama kita tengok dasar pentadbiran ni ada 3 kan. Yang pertama pentadbiran tentera Jepun, dia mengasingkan. Kemudian dia menggabungkan dulu. Satu kita tengok dasar pentadbiran. Kita tengok pentadbiran tentera Jepun. Kan. Kat sini kena tahu. Pentadbiran tentera Jepun iaitu dia telah buat apa ni? Tentera Jepun pada masa ni dia telah mula tu digabungkan Singapura memang diasingkan, digabungkan Sumatera dengan tanah Melayu, lepas tu diasingkan. Okey, kita tengok pula macam mana dasar dia terhadap raja-raja Melayu pula.
Macam mana apa layanan Jepun terhadap raja-raja Melayu? Okey, kamu tengok British layan raja-raja kita baik tak? Sejarah kita. Dia layan raja kita baik ke tak baik? Tak baik. Baik ke tak baik? Baik sekadar di depan. Baik sekadar di depan. Tak baik. Tak baik, tak baik. Salam dua muka. Salam dua muka. Okey. Kalau masa British, dia bukan tak baik. Dia bukannya tidak baik. Macam ni. Sebab orang Melayu, dia tahu, rakyat Melayu dia ada satu perangai setia kepada raja. Orang zaman dulu, cikgu rasa sekarang dah kurang sikit kot patriotisme ni, bukan patriotisme lah. Kan kita belajar pasal wang adat, ingat tak kita belajar sebab satu? Ada perkataan wang adat, perkataan tulah. Rakyat dulu dia takut nak menderhaka kepada raja, tapi rakyat sekarang dah kurang ajar sikit kot. Kan ramai dah kurang ajar sekarang kan. Kalau dulu rakyat ni dia ada satu perasaan yang taat setia kepada raja, especially raja Melayu lah. Orang Melayu dia paling pantang kalau British ni dia usik raja. Kan, jadi British ke Jepun ke dia memang takkan usik raja. Sebab kalau raja ni mengeluarkan arahan, rakyat akan buat dan akan dengar benda tu. Jadi dia tahu dia tak nak kacau benda tu. Alright, jadi masa Jepun juga raja dilayan secara baik. Cikgu tak tahu nak cakap. Kalau dalam kelas cikgu bolehlah bagi komen sikit sebab video ni kita nak kena letak dekat YouTube kan, nanti ke dalam pula cikgu kat nanti kan. Tapi nanti kat dalam kelas kita boleh cerita dengan lebih cikgu pun boleh dengar pendapat kamu jugalah. Tapi bagi cikgu sebenarnya sangat pentinglah kita ada raja yang tegas, yang tidak diperkotak-katikkan oleh orang luar, dan raja yang mendahulukan rakyat daripada kuasa dia. Faham tak maksud cikgu? Cikgu dah berlapik ni. Faham tak? Faham. Sebab lepas ni kamu akan tengok British ni menggunakan raja Melayu untuk menggerakkan orang Melayu melawan dengan tentera Jepun. Kan? Adalah beberapa perkara yang cikgu rasa pendapat cikgu ni mungkin dia agak radikal sikit lah. Tetapi kalau cikgu tak bagi tahu benda macam ni, nanti kita tak belajar daripada sejarah, kita akan menjadi orang yang mengulang sejarah. Kalau orang yang belajar daripada sejarah, selepas Kedah jatuh ke tangan British, Pulau Pinang jatuh ke tangan British, tak sepatutnya Singapura jatuh ke tangan British dan Perak jatuh ke tangan British. Faham tak? Faham. Faham kan? Faham. Kalau cikgu cakap lah, orang yang belajar daripada sejarah dia tak akan mengulangi kebodohan orang yang buat sebelum ni. Jadi nak tak nak benda yang pahit ni kita kena ajar, kena bagi tahu supaya generasi yang akan datang tak buat lagi benda ni. Tetapi biasalah tak pasal-pasalkan ke dalam pula kita. Menyatakan kebenaran ni pahit. Kan? Tapi ada pepatah Arab kata apa? Kulil haq walau kana murran. Berkatalah benar walaupun pahit. Kan? Dia kata apa? Pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf kedudukan raja-raja sebagai ketua dan dalam hal ehwal agama dan adat Melayu serta mereka dapat bayaran pencen. Raja-raja ni dapat pencen seperti sebelum perang. Maknanya masa British pun bagi juga duit dekat raja. Dia dapat allowance bulan-bulan. Dapat pencen dan juga dapat allowance. Jepun pun buat benda yang sama. Kan? Dia kata kedudukan baginda seperti sultan negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Pengiktirafan dibuat semasa persidangan Raja-Raja Melayu dan Sumatera di Singapura pada 1943. Jepun pun tahu dia tak nak kacau tentera. Dia tak nak kacau juga raja-raja. Sebab dia takutlah raja-raja ni menggerakkan rakyat untuk melawan dengan musuh. Macam itulah. Kalau cikgu jadi raja masa tu, cikgu akan suruh rakyat cikgu bangun dan melawan je dengan penjajah ni. Kan bangun dan lawan. Kan? Sebab lawan tak lawan kita tetaplah sengsara, mati juga kan. Bukan tak mati, ramai juga yang mati. Sengsara juga wanita-wanita masa tu, rakyat kita kebuluran juga. Kita duduk dalam istana yalah cukup makan, cukup duit. Semua makan berhidang, tapi rakyat kita sengsara kan. Kalau cikgu lah, saya baik tak jadi raja kan. Kan, jadi kita tengok pula apakah dasar pula terhadap pemimpin tempatan. Sebab benda ni nanti ada kesan selepas ini. Lebih baik mati berdiri dari hidup menunduk. Ya betul. Kan. Kan kita tengok pula bagaimanakah dasar terhadap kepimpinan tempatan. Kita tengok. Cikgu tak naklah laju-laju sangat. Nanti kamu tak faham. Okey. Nanti kita cari cerita sekejap ni.
Okey. Dasar terhadap kepimpinan tempatan. Dia kata pentadbiran tentera Jepun memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman ke jawatan lebih tinggi. Langkah tersebut bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai. Kan jadi macam ni. Orang Melayu dulu ada je yang berpendidikan kan, cikgu ada ajar sebelum ni kan. Mereka ni ada faktor-faktor nasionalisme juga kerana mereka ni ada dapat pendidikan kan. Jadi pada masa ni okey. Mana-mana orang Melayu yang berpendidikan, British Jepun lantik mereka ni menjadi sebagai macam pentadbir lah pada masa tu kan. Jadi pentadbiran tentera Jepun menubuhkan satu institut latihan kepimpinan muda lah, iaitu nama dia Korenju, untuk melatih dan menanam semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Maknanya pada masa tu orang Melayu dilatih untuk menjadi pemimpin pada masa tu, sebab diorang tak cukup kaki tangan kan, tak cukup pemimpin. Jadi bukan pemimpin, diorang tak cukup orang untuk mentadbir. Pegawai pentadbir tu tak ada. Jadi mereka telah ambil orang tempatan, orang Melayu lah pada masa tu. Dia ambil orang tempatan untuk menjadi pegawai pentadbir dan dilatih di sekolah kepimpinan yang dinamakan, sekolah tu namanya Korenju. Kunrenju kan. Ada di Singapura, Melaka dan juga Pulau Pinang. So kalau kamu tengok dasar pentadbiran ni nampak baik ke tak baik kepada orang Melayu? Kejam ke tak kejam? Orang Melayu je cikgu tanya. No. Kamu nampak, dah jumpa tak belum kekejaman masa ni? Setakat 3 poin ni. Ada tak nampak jahat dia? Dah nampak jahat belum? Belum. Kamu tak nampak lagi jahat dia. Dasar pentadbiran tentera Jepun kepada orang Melayu, raja-raja Melayu tak jahat. Tak nampak jahat. Jepun dia, nanti kita tengok lepas ni sekejap lagi ada poin yang ketiga, dasar sosial kita tengok kesan dia. Orang Jepun melayan orang Melayu dengan baik. Okey? Dapat tak poin tu? Dapat tak? Raja dia bagi pencen, dia tak kacau kedudukan agama Islam. Tadi siapa kata, dia kata tak bagi pergi masjid, tak ada. Tak ada pun. Boleh pergi masjid. Maknanya masa Jepun datang, Jepun dia tidak mengganggu kehidupan orang Melayu. Dia tak ganggu. Maksudnya dia, orang Melayu mendapat layanan yang istimewa daripada orang Jepun. Okey, tapi kat tanah Melayu ada lagi 3, ada lagi 2 lagi bangsa. Apa lagi bangsa yang ada masa tu? Cina, India. Yes, ada Cina dan juga ada India. Kita akan tengok layanan dia kepada Cina dan India dan kesan dia lepas tu. Okey, jadi cikgu nak untuk yang poin yang pertama ini, kamu tahu orang Melayu mendapat layanan yang baik. Okey? Orang Melayu mendapat layanan yang baik dan orang Melayu terlibat juga dalam pentadbiran. Iaitu raja terlibat dalam pentadbir tentang agama, orang Melayu yang berpelajaran dilantik sebagai pentadbir lah di sekolah yang dinamakan sebagai Korenju untuk melatih diorang ni mentadbir. Tapi mentadbir tu pro kepada Jepun lah, pro kepada kerajaan Jepun. Okey, dekat sini kita tak nampak lagi jahat dia. Okey, lepas ni baru kita akan pergi kepada yang jahatnya dekat mana. Okey, kita akan tengok jahat dia dekat mana. Okey, so kita akan tengok jahat dia dekat mana. So jahat dia di sini. Jahatnya di dasar ekonomi. So kita nak pergi ke dasar ekonomi. Okay. Ekonomi ni peperangan apa sahaja akan memberi kesan. Macam ni bila ada kesan terhadap ekonomi, dia akan beri kesan kepada kita lah. Macam COVID lah hari ni kan. Bila negara kita diserang COVID, penyakit tu dia memberi kesan kepada impact dia kepada ekonomi kan. So ramai orang kena buang kerja. Ekonomi dia akan membawa kesan kepada kesan sosial lepas tu. Okey, kita tengok. Akibat kemelesatan ekonomi, perang kan. Bila perang, kegiatan ekonomi tak dapat dijalankan dengan baik. Dan satu lagi, kalau kamu nak tahu, kamu pernah dengar perkataannya, taktik bumi hangus. Satu benda ni. Kamu ingat perkataan ni, namanya taktik bumi hangus. Taktik bumi hangus. Okey. Apa maksud taktik bumi hangus ni? Maksud taktik bumi hangus ni ialah, inilah kesan yang diterima oleh negara kita selepas kita ni kalah daripada peperangan. Iaitu British, apabila dia tahu dia kalah kan,
Dia tahu dia akan kalah kepada Jepun. Jepun datang untuk apa? Kenapa datang kat negara kita tadi? Atas sekali untuk apa? Eksploitasi bahan mentah. Dia datang untuk nak eksploitasi bahan mentah. So dia dah berangan, dia akan datang kat negara kita, akan ada kekayaan dekat negara kita. Akan ada biji timah, akan ada getah, macam-macam kekayaan. Ada minyak kan, macam-macam kekayaan yang ada. Tetapi British ni kan jahat. Bila cikgu cakap jahat, ramai orang tak percaya. Kami nak beritahu jahatnya British, bila dia dah tahu yang dia akan kalah kepada Jepun, dia telah buat taktik bumi hangus. Dia telah letupkan telaga minyak yang dekat Miri tu, dekat Sarawak kan ada telaga minyak kan. Dia tahu dia takkan dapat lagi minyak tu sebab Jepun akan ambil, dia letupkan. Pokok getah yang dah tanam, dia pergi takikkan pokok tu, maksudnya dia pergi rosakkan pokok ni. Kalau dia luka, pokok getah ni dia tak akan keluarkan susu lagi. Kan kita kena toreh dia dengan sopan-sopan kan. Kalau kita takik, awak tahu tak takik? Awak ambil pisau, awak ambil kapak, awak sengaja takik dia lah, macam cederakan pokok tu kan. So pokok tu dia takkan keluarkan lagi susu, dia macam merajuk lah. Jadi dia pergi sengaja, dia pergi rosakkan pokok getah tu, kan dia telah meletupkan jambatan, rosakkan jalan, jalan landasan kereta api, semua dia rosakkan. Sebab apa? Dia tak nak Jepun datang ambil benda tu. Aku tak dapat, kau pun tak dapat. Faham tak? Jahat tak? Jahat. Kan? Dia kata aku tak dapat, engkau pun tak dapat. Jadi menyebabkan ekonomi pun tak dapatlah juga dilaksanakan. Jadi dia kata akibat kemelesetan ekonomi, pentadbiran tentera Jepun terpaksa melaksanakan ekonomi kawalan. Sebab apa ekonomi kawalan? Sebab sumber yang ada sikit, sumber terhad, rakyat ni ramai. Nak bagi makan dekat orang, sumber makanan pun tak ada, sumber makanan tu sikit. Kan jadi dia terpaksalah membuat rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan diperkenalkan untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber tempatan. Sebab macam ni, sumber ekonomi terhad. Yang ni rasa ada banyak tu dah dijahanamkan oleh British. Jadi nak memulihkan balik, contohnya nak tanam balik getah tak ada tanaman ni esok boleh makan. Benda tu take time, ambil masa. Jadi mereka terpaksalah buat satu kajian. Buat kajian macam mana kita nak menggunakan sumber-sumber yang terhad ni. Sebab rakyat kita ramai nak bagi makan. Kan, jadi maksud dia kata apa? Dia kata rancangan perendasan 5 tahun diperkenalkan untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan yang sedia ada. Apa yang ada nak guna je. Mata wang Jepun dicetak. British ada duit sebelum ni. Tapi Jepun datang dia cetak duit dia, duit pokok pisang tu. Nampak duit pokok pisang? Ni duit pokok pisang. Buku cikgu ni dah macam belajar dah hari-hari tadi, nampak? Kan? Tetapi duit pokok pisang ni menyebabkan berlakunya inflasi. Awak tahu tak? Kita ni nak cetak duit ni macam mana cara nak cetak duit? Siapa tahu macam mana cara nak cetak duit? Tak tahu cikgu. Cikgu ajar sekejap lagi kan habis dia perlu banyak-banyak belakang. Okey, siapa yang boleh cetak duit? Dekat negara kita siapa je yang boleh cetak duit? Bank negara. Bank negara. Okey. Dia macam ni. Apabila kita nak mengeluarkan duit, PNS. duit ni kamu tahu tak sebenarnya duit ni adalah resit emas. Resit emas macam ni. Bila kita nak cetak duit, kita kena ada simpanan rizab tunai tu dekat kita kena ada emas tau. Emas tak emas pure emas tu dia kena simpan emas tu banyak mana. Banyak mana emas tu dia kena simpan. Nilai yang kita simpan emas tu banyak tu yang kita boleh cetak duit tu. Maksudnya duit yang kita cetak ni dia kena ada simpanan emas. Emas tu simpan dekat bank negara lah. Rizab simpanan emas. So daripada kita simpan emas sebanyak ni, kita pun cetak duit. Kan duit tu dia adalah resit yang menunjukkan kita ada emas ni banyak mana. So resit tu dia bergerak. Dia bergeraklah resit tu duit tu. Awak faham tak? Awak tak faham kot? Awak faham tak? Tak pasal ni. Duit ni dia tak cuma cetak-cetak je. Itu kalau kita main monopoli boleh. Kan kita main monopoli, pernah main monopoli? Main monopoli boleh lah, nak buat hotel lah, nak buat rumah banyak mana, suka hati kau lah kan. Nak beli Putrajaya pun boleh kalau main monopoli kan, kaya now kan, Putrajaya pun boleh beli. Tetapi itu dalam monopoli boleh, pasal duit pun kita pakai duit kita photostat je. Tapi kalau duit yang betul, yang kita gunakan mata wang yang kita ada sekarang, duit ini mestilah dicetak
berdasarkan result simpanan emas. Tetapi Jepun dia tak buat macam tu. Ini macam duit main pondok-pondok. Dia pergi cetak. Jadi duit tu tak laku lah. Duit tu tak laku. Kan? Jadi dia kata apa? Duit tu dia jadi tak laku. Kan? Jadi dia kata apa? Mata wang Jepun yang dikenali sebagai wang pokok pisang dicetak tanpa kawalan menyebabkan berlakunya inflasi. Ada satu perkataan lagi, inflasi. Okey. Perkataan inflasi. Siapa tahu maksud inflasi? Siapa tahu maksud inflasi? Ada tak orang yang tahu? Siapa yang nak belajar perniagaan? Ada tak siapa-siapa yang nak ambil perniagaan? Cikgu juga adalah guru yang mengajar perniagaan. Muflis. Muflis? Apa maksud inflasi? Duit lebih banyak dari sumber, okey lagi? Betul? Okey betul? Siapa cakap tu? Mukri, okey betul? Tak tahu. Azim cakap tak tahu. Okey. Bermaksud satu kenaikan dalam tingkat ini nampak sangat copy paste. Tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa. Ini nampak sangat kita copy paste ni. Okey, mari cikgu cerita. Dalam bahasa yang mudah. Okey, dalam bahasa yang mudah. Okey. Inflasi ni akan berlaku apabila duit ada, barang tak ada. Okey, contoh dia macam ni. Ingat tak negara kita pernah ada banjir besar tahun 2014? Ingat tak? Ingat tak? Ingat. Okey, masa tu kecoh. Roti Gardenia orang jual harga dia RM8 satu bungkus tu. Ingat tak? Roti Gardenia tu kan harga dia RM8, RM3 lebih je kan? Kan? Tapi orang jual harga RM8 dan ada orang beli. Kamu rasa kenapa harga dia jadi RM8 masa tu? Barang Barang tak ada. Sebab barang tak ada. Sebab bila barang tak ada tapi duit ada. Kenapa barang tak ada masa tu? Ialah sebab banjir. So bila banjir, barang tu nak diangkut pergi ke tempat orang tu kan nak kena naik perahu. Kan? Jadi barang tu sikit, barang tu terhad. So bila barang tu terhad tapi permintaan ni banyak. Menyebabkan orang yang dapat beli barang tu adalah orang yang menawarkan harga yang lebih mahal. Contohnya, roti ada 1, ada 10 orang nak beli. Kamu akan jual pada siapa? yang paling Harga tertinggi. tinggi harga nak. Kita boleh bid harga kan. Okey, bid harga roti. Okey, start daripada harga RM4. Siapa nak beli? Lelong-lelong. Kita boleh bid harga tu sebab apa? Benda tu terhad. Tapi orang nak beli tu ada ramai. Faham tak? Itulah maksud inflasi. Faham? Okey, bila biasanya inflasi ni? Inflasi ni akan berlaku contohnya dalam keadaan perang. Perang kan susah nak dapat makanan. Kan susah nak dapat makanan, susah nak dapat bahan mentah. Jadi benda tu terhad. Kan? Atau masa bencana alam. Kan? Ataupun okey, cuba ingat hari tu. Ingat tak masa face mask? Berapa ringgit face mask hari tu? Ni. Cuba ingat berapa ringgit mula-mula harga keluar itu face mask? 100 lebih. Satu kota RM15. Kota? 1 lebih. Mana dapat sekarang je dah dapat. Kalau pergi dekat DIY lagi murah. Berapa ringgit agak-agak masa Satu face mask RM1. 100 lebih keluaran daripada hospital. Curi ke hospital kan? Sampai orang cik ke hospital kan? Nak cerita tak silap cikgu sampai kerajaan buat harga siling. Harga siling masa tu, maksudnya emas ni boleh jual paling murah RM2 masa tu. Masa tu. Sekarang berapa sen je ni? Betul. Sekarang murah je. Berapa sen dah tinggal cikgu beli untuk anak cikgu 10 keping RM1.7 dekat DIY. 17 sen sekeping kan? Betul. Tu anak cikgu lah, dia budak sekolah kendang. Kalau dia pakai yang ni kan tutup setengah muka dia. Kan langsung tak nampak kan, langsung tak nampak muka kan sian ni. Dia kena cikgu beli yang emas yang budak kan. RM1.7 dapat 10 keping, maknanya 17 sen je. Hari tu masa mula-mula tengah COVID, tengah gila tahun lepas. COVID kan tahun lepas tengah gila kan. Kita akan bakal menyambut ulang tahun PKP minggu depan. Kan setahun PKP minggu depan lah kan. Setahun PKP. Jadi kamu boleh bayangkan harga tu mahal macam mana. Sanitizer satu botol kecil tu sekarang harga dia dah murah lah, dalam RM3 lebih dah dapat dah satu botol 50ml tu kan. Hari tu berapa ringgit tau satu botol kecil tu. Gila lah hari tu, cikgu ingat berapa, dekat RM50 pun ada orang jual. Kenapa dia jadi mahal macam tu? Kenapa jadi mahal masa tu? Barang tak ada. Barang tak ada. Jadi kamu faham tak? Itulah inflasi.
Faham tak? Nampak tak tu dia bagi bermaksud satu kenaikan dalam tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa. Cakap macam ni tak faham. Bahasa mudah, permintaan melebihi penawaran. Bahasa mudah dia. Orang nak beli ramai, barang tak ada. Jadi barang tu akan jadi mahal. Dia kata boleh ke cikgu naikkan harga macam tu? Boleh, tak ada pilihan. Masa tu tak ada pilihan. Memang tak ada pilihan, tapi itulah inflasi. Tetapi inflasi ini adalah satu benda yang kerajaan mesti kena kawal. Kerajaan kena kawal. Dulu-dulu dia ada satu kempen inflasi sifar sasaran kita. Dulu-dululah, cikgu rasa dah tak ada kot iklan tu. Kalau kamu kecil-kecil lah, kalau kamu ingat lagi, ada tak? So pernah ingat satu kempen kerajaan dia kata inflasi sifar. Inflasi sifar sasaran kita. Maknanya apa? Maknanya kerajaan tak nak inflasi ni. Sebab bila berlaku inflasi, barang ni dia mahal, ada orang yang akan ambil kesempatan. Tak nak cerita lah konspirasi. Kak lagi keluar konspirasi COVID ni kan. Banyak konspirasi kan. Nak pula nak kena vaksin dah kan. Cikgu pun kalau nak cerita konspirasi seronok juga kan nak cerita konspirasi. Tetapi kita tahu ada orang yang buat untung sekarang kan. Kamu rasa ada tak orang yang tengah buat duit sekarang dengan COVID ni? Ada. Ramai. Ramai cikgu. Siapa buat untung sekarang? Baik. Apa dia? Dajjal. Sian Dajjal. Orang suruh hindari fitnah Dajjal, kita pun sibuk fitnah Dajjal. Sian dia. Kan. Sekarang kakak siapa yang tengah buat untung? Yang buat vaksin tu. Orang yang buat vaksin. Orang yang buat vaksin lah sekarang kan. Kan. Orang yang buat vaksin lah sekarang dia lah tengah dapat buat duit. Kan. Jadi kita kena tengok lah macam mana. Okey, kamu nak tengok tak? Harga kenaikan barang, apa yang berlaku masa Jepun. Pergi dekat muka surat 72. Kan, kita tengok. Ada kad catuan. Dekat dalam buku teks form 3 ada tulis dulu apa harga. Nampak tak ada kad catuan makanan yang dikeluarkan oleh pejabat bekalan makanan? Nampak. Tarikh je ni. Dia dah kawal. Okey, kita tengok. Dia kata apa? Kita tengok sikit benda lain. Pasal ekonomi dia bagi yang tu je. Tapi masa Jepun ini memang banyak berlaku apa tu inflasi ni lah. Gula mahal, banyak benda yang sangat mahal pada masa tu nak dapat. Kan? Okey, jadi kamu tahu kesan dia daripada segi ekonomi dia memang tak elok lah. Sebab duit tu dicetak juga secara berlebihan, jadi duit tu pun tak laku nak guna. Okey, mari kita tengok daripada segi dasar sosial pula. Dasar sosial inilah yang memberi kesan kepada rakyat. Dia kata apa? Pendidikan menekankan semangat Jepun. Nippon Seishin, menghormati kebudayaan dan Maharaja Jepun. Lepas tu belajar dalam bahasa Jepun. Dijalankan secara meluas untuk menjadikan bahasa Jepun sebagai lingua franca. Dulu bahasa Melayu lingua franca maksudnya dia nak menjadikan orang belajar bahasa Jepun. Dia menjepunkan, dia buat dasar penjepunan. Sekolah bermula dengan perhimpunan pagi menghadap ke arah negara Jepun. Macam mana nak hadap negara Jepun? Macam mana tahu? Hari. Jepun kan nama matahari, negara matahari terbit. Kan, jadi orang pun menghadaplah ke Jepun dan menyanyi lagu Kimigayo. Pentadbiran tentera Jepun memanipulasikan pegawai agama untuk propaganda Jepun. Pegawai agama diminta menyampaikan hal ehwal yang diputuskan oleh tentera Jepun dalam kelas agama di surau atau di masjid. Masjid digunakan untuk menyampaikan titah sultan bagi menyokong dasar Jepun seperti menambah pengeluaran makanan dan tidak menyebar kabar angin. Okey, macam ni. Kalau kita tengok dekat dalam buku teks, Jepun ni nampak macam jahat, tapi cikgu ada satu pandangan yang lain lah. Pandangan yang lain, Jepun ni bila dia diserang macam ni kan, dia tak ada sumber makanan, tapi Jepun ada buat satu dasar kat bawah tu yang dikata tambah lebih banyak makanan. Dia ada satu kempen yang dibuat grow your own food. Maksudnya Jepun, dia buat macam ni, dia buat satu undang-undang, siapa yang rakyat dia ada tanah kawasan rumah dia, dia tak tanam pokok, makanan, dia kena tindakan, dia boleh ditangkap dan dipenjarakan. Maknanya Jepun ni menyuruh rakyat di tanah Melayu ni untuk menyediakan bekalan makanan untuk diorang. Untuk Jepun dan untuk rakyat sendirilah. Sebab dia tahu rakyat sengsara kan, cakap tu makan ubi apa benda semua kan. Kerana dia suruh rakyat ni menyediakan bekalan makanan. Kan? Sebab dia tahu makanan tak cukup. Okey, daripada dasar pendidikan, Jepun bertindak tutup sekolah Inggeris dan Cina. Kat sini ada satu red flag. Kamu nampak Cina? Kan? Cina, nanti kita tengok lepas ni. Dia kata terdapat bangunan sekolah tersebut digunakan untuk keperluan pentadbiran tentera.
Jepun. Sistem sekolah Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat, mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin, menerapkan nilai Jepun. Tentera Jepun berusaha untuk memupuk semangat nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan terhadap Jepun melalui bidang pendidikan. Pendidikan ini memang sebagai satu alat propaganda dan juga dia boleh jadi alat perpaduan dan alat memecah belahkan juga perpaduan. Jepun terhadap agama bagi membendung kegiatan penentangan terhadap Jepun, Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Kelas pengajian agama dan sekolah agama juga diteruskan. Majlis Agama Negeri dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan di Kuala Kangsar. Jadi tak betul lah orang Jepun tak bagi pergi masjid, tak ada kena-mengena. Jepun dia tidak mengganggu adat istiadat dan juga agama kita. Okey. Dan catuan terhadap makanan, memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan bahan penting untuk mengawal bekalan makanan. Dia buat kad catuan macam ini. Nampak ada kad catuan. Siapa dekat asrama dia ada makan, dia ada kad makan dulu? Siapa duduk asrama kena ada kad makan? Ada tak? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Orang makanan dalam sekolah makanan dalam. Sekolah cikgu dulu ada kad makan. Pergi makan kat kantin, lepas makan tanda. Dah makan tak boleh ambil lagi nasi. Dia ada kad makan. Kad. Bukanlah kad catuan, dia tak nak lah nanti makan ambil lebih kan, dia orang lain tak cukup. Kan? Jadi dia buat catuan. Jadi apa keperitan hidup menjadikan penduduk kita lebih kreatif dalam kehidupan. Mereka berdikari menciptakan banyak buah hasil ciptaan untuk kelangsungan hidup seperti menghasilkan tempe daripada biji getah. Kalau dekat dalam buku teks yang form 3 ada lagi banyak. Cikgu tak simpan lah pula. Cikgu rasa dah pergi timbang kati lah buku-buku tu. Jadi bila ada kesan macam ni, orang Melayu pada masa tu tak suka makan, jadi makanlah ubi. Jadi orang cakap lah inilah makanan-makanan pada zaman Jepun. Kan makanan-makanan yang ada pada zaman Jepun kan. Adalah makanan-makanan pada zaman Jepun, iaitu ada ubi kayu lah, ada benda-benda ni semua kan. Okey. Jadi ada catuan dan juga untuk penghasilan makanan. Banyak antara cikgu tengok diorang buat kain daripada daun nenas, tak silap cikgu. Cikgu tak tahu macam mana diorang boleh buat. Orang kreatif lah orang zaman dulu-dulu. Kreatif lah diorang ni kan. Sebab kesan daripada ni. Okey. Tadi cikgu cakap orang Melayu mendapat layanan yang baik ke tak? Dapat. Orang Melayu mendapat layanan yang baik. Okay, so cikgu nak kita tengok apa yang terjadi kepada bangsa lain, iaitu bangsa Cina dan juga bangsa India. Ada lagi dua bangsa. Okey, dikata layanan terhadap penduduk. Okey. Cikgu pernah sebut tak perkataan sini? Desentralisasi. Dasar desentralisasi. Tak pernah cikgu nak contoh. Sini. Cikgu pernah sebut tak sebelum ni? Pernah tak cikgu sebut? Tak pernah. Desentralisasi. Maksud dia pecah dan perintah. Ini yang dia buat daripada zaman Jepun lagi. Zaman British lagi. Kenapa dia buat dasar pecah dan perintah? Negara kita ada 3 kaum utama. Ada orang Melayu, ada orang Cina dan juga ada orang India. Cina, Melayu dan juga India. Okey, jadi Jepun telah membuat satu dasar desentralisasi. Ini yang memang dibuat juga oleh daripada zaman British lah. Okey. Nombor 1, kamu tahu orang Melayu mendapat layanan yang baik. Kenapa dia dapat layanan yang baik? Kerana dia nak mengekalkan kesetiaan orang Melayu terhadap Jepun. Dia nak orang Melayu setia pada Jepun. Dan dia tak nak berlaku penentangan. Macam mana dia nak menjajah? Kalau ada penentangan kan susah. Maksudnya, okey, kalau kamu tengok British menjajah tanah Melayu 447 tahun, ada tak orang Melayu bising-bising? Marah-marah, ditembak, dibunuh, disumpit, dia ada tak? Beratus tahun dia menjadi penjajah dekat negara kita, ada tak dia mendapat layanan yang buruk? Tak ada. Tak ada. Kerana mereka ni buat dasar pecah dan perintah. Itu lagilah orang Melayu duduk kat kampung, orang Cina duduk dekat bandar, orang India duduk dekat estate. Cina, Melayu dan India langsung tak bercampur. Okey? Jadi orang Melayu ni tak sedar. Orang Melayu dah tak bercampur, duduk kat kampung. Dia pun tak tahu, tak diajar tanam getah,
Tak diajar melomba biji timah macam kelas yang mula-mula sekali ada orang tanya cik, biji timah boleh buat apa? Kan dia pun tak tahu. Macam itulah orang Melayu zaman dulu dia tak tahu pun kepentingan benda ni kepada ekonomi negara. Okey, jadi kenalah jajah kita pada masa tu. Lagi lama, lagi banyaklah dijajah kan. Okey, jadi pada masa tu bila dia tengok dah jadi macam tu kan, dia nak mengekalkan orang Melayu ni dibagi layanan yang baik. Kan, jadi orang Cina dan Cina, Melayu dan India mendapat layanan yang berbeza. Okey, mari kita tengok. Dia kata apa? Pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan yang berbeza-beza mengikut kaum berdasarkan kepentingan kaum ini kepada tentera Jepun. Orang Melayu penting untuk dia jaga supaya kita memberi taat setia dan tak buat kacau supaya British boleh menjajah dengan aman. Tak ada kekecohan, tak ada orang kacau dia kan. Dia nak eksploitasi ekonomi. Kalau orang penduduk tempatan ni kacau, susahlah dia kan. Okey, dia kata apa? Tentera Jepun memberikan layanan baik kepada orang Melayu serta peribumi lain yang tidak bekerjasama yang bekerjasama dengan Jepun. Peribumi orang asli lah. Kan? Untuk mendapatkan sokongan masyarakat peribumi bagi melicinkan pemerintahan. Okey, dapat poin nombor 1. Orang Melayu mendapat layanan yang Baik. okey. Okey, tengok. Orang India pula macam mana? Selain itu, tentera Jepun membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di tanah Melayu dan Borneo Utara. India pula pada masa ini 1941 India sedang menuntut kemerdekaan daripada British. China dan India dua-dua ini dijajah oleh British. Okey, jadi India tengah menuntut kemerdekaan daripada British. Jadi Jepun dia memberi sokongan kepada orang India untuk menuntut kemerdekaan pada masa tu. So orang India dia kata okey, dia apa yang dibuat adalah dia kata tentera Jepun membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di tanah Melayu dan di Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose. Orang India digalakkan menyertai untuk kemerdekaan negara India. Dengan demikian bertujuan mendapatkan kerjasama daripada orang India dalam rancangan Jepun menguasai negara India. Oh, dia nak jajah juga India. Kan dia berangan dulu tak apa. Tetapi pada masa ni India sedang menuntut kemerdekaan daripada British. So orang India, okey, tak orang India dekat tanah Melayu pada masa itu selain daripada menjadi penuri getah, orang India, especially Punjabi, kan dulu Pakistan dan India ni satu negara kan. Punjabi adalah tentera upahan British. Maknanya British ni dia menjajah negara. Okey, masa ni kan Jepun kan berperangkan negara kita kan. Jepun datang serang negara kita. Yang lawan dengan tentera Jepun pada masa ini ada tentera upahan British. Tentera upahan dia adalah orang daripada bahasa Punjabi ni, banyak jadi tentera dia. Dipanggil tentera Gurkha masa tu. Ini adalah orang daripada India. Maksudnya dia menjadi tentera upahan. Faham tak? Faham. Maksudnya British ni menggunakan rakyat dia menjajah untuk lawan. Dia takkan gunakan tentera dia. Kan dia macam tentera dia pun tak cukup, dia tahu dah pergi perang ni kan mati. Jadi baik dia upah orang lain untuk mati. Jadi dia menggunakan tentera upahan. Jadi tentera upahan ni berpaling tadah. Faham tak berpaling tadah tu? Belot. Belot. Mengenai sebab Jepun dia tak sentuh tentera India ni. Dia kata kau nak tuntut kemerdekaan, kau baliklah negara kau. Tuntut kemerdekaan maksudnya daripada kau lawan aku, baik kau lawan British. Betul tak? Make sense tak? Sebenarnya musuh dia memang British, bukan Jepun. Betul. Kan? Make sense kan? Maksudnya dia kata daripada kau lawan aku, yang sebenarnya yang kau kena jajah dengan British. Better kau pergi lawan British daripada kau lawan aku, baik kau lawan British. Jadi kalau dekat buku teks dulu dia ada satu gambar, dia ada satu banner dia tulis Our cry is on to Delhi. Maknanya tentera-tentera ni nak balik negara dia. Berpaling tadah. Itulah lagi yang menyebabkan British ni jadi lagi kalah. Kan? Okey, jadi India baik ke tak baik juga layanan dia? Baik. Sebab apa? Sebab dia nak orang India balik mempertahankan negara dia dan melawan juga British. Okey, next kita tengok apa yang berlaku kepada orang Cina. Sebab cerita inilah yang panjang lagi sampai ke bab dan seterusnya. Orang Cina pula mereka mendapat layanan yang kejam. Okey. Tentera Jepun memberikan layanan yang kejam kepada mereka lanjutan permusuhan daripada perang Cina-Jepun. Orang Cina dipaksa membayar sejumlah wang bagi hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa perang Cina-Jepun.
masyarakat berbilang kaum di negara kita mengalami kesengsaraan dan pengalaman yang pahit akibat kekejaman Jepun. Kaum Cina mengalami kesengsaraan lebih teruk berbanding dengan bangsa Melayu, India dan pribumi Sarawak dan Sabah. Landasan kereta api maut adalah bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Terdapat orang Melayu, Cina dan India yang dipaksa menjadi buruh membina landasan kereta api. Dalam pembinaan landasan kereta api tersebut, ramai yang terkorban akibat kerja berat, kekurangan makanan dan ubat-ubatan, pelbagai jenis penyakit serta suasana buruk di tempat kerja. Okey, ingat kat sini orang Cina dapat layanan yang Buruk. buruk. Orang Cina mendapat layanan yang buruk, orang Melayu mendapat layanan yang baik, India dapat layanan yang baik, Cina dapat layanan yang buruk. Okey, sebab nanti kita akan tengok ada orang yang mengambil peluang. Kamu rasa bila orang Cina dapat layanan yang buruk, kamu rasa dia ada tak rasa tak puas hati terhadap orang Melayu? Ada. Ada. Kan ada rasa tak puas hati terhadap orang Melayu. Dia rasalah orang Melayu ni macam tak fair. Tak fair lah sebab diorang yang sebenarnya yang teruk kena potong kepala, yang kena rogol, yang kena apa tu banyaknya orang Cina pada masa tu. Orang Melayu ada juga tapi taklah seteruk yang dilakukan kepada orang Cina. Kan dia kata dasar pendudukan Jepun meninggalkan pelbagai kesan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat, pengalaman bentuk jiwa masyarakat tentang kepentingan ketahanan fizikal. Okey, ni tak ada apalah dia bagi tahu sikit. Kat tepi tu ada cerita gambar landasan. Kita ada tengok kan sikit itu kan movie pasal landasan kereta api maut. Ingat tak? Ada kan? Ingat. Nampak tak? Itu antara, ingat kan? Itu antara kesan kekejaman yang tidak dapat dilupakan lah. Kekejaman terhadap apa yang dilakukan kepada rakyat kita pada masa tu kan. Dia kata apa? Kekejaman Jepun kita dapat tengok dalam novel Nyawa di Hujung Pedang. Novel tersebut berdasarkan kisah sebenar pemuda Melayu yang ditangkap diseksa oleh Kempetai kerana difitnah terlibat dalam gerakan penentangan Jepun. Beliau terselamat apabila tentera Jepun menyerahkanlah Kempetai Jepun, kemudiannya dihukum gantung oleh tentera British. Okey, ya pada masa ni ada je orang Melayu yang diseksa pun ada. Orang Melayu yang menyebelahi British pada masa itulah. Ada juga orang Melayu yang tak nak menyebelahi mana-mana pihak pun ada. Kalau cikgu akan menjadi orang yang ni. Okey. Kita ada masa lagi setengah jam. Okey, poin yang kita dapat sekarang adalah poin tentang cara Jepun datang dan dan dia punya dasar kependudukan kita lah. Kita tengok pentadbiran dia, dasar ekonomi dan juga dia ada taktik bumi dasar sosial juga tadi kan. So ini yang kita dah belajar sikit hari ni. For the next class kita akan belajar tentang ni lagi panjang. Kita akan belajar tentang dasar perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Okey, macam ni kelas. Kamu akan belajar juga satu novel yang dalam buku teks dalam novel tingkatan subjek BM, tajuk novel tu adalah novel Lieutenant Adnan. Okey, jadi Lieutenant Adnan ni dia ada satu novel yang bagus lah untuk menceritakan tentang penentangan rakyat lah. Jadi macam ni, cikgu nak kamu tengok movie ni boleh? Kita tengok ni jap. Cikgu nak ambil phone kat atas sekejap tau. Cikgu pakai phone sekejap. Apa tu? Itu orang Jepun. Orang Punjabi tak bergerak berempat. Beri amanah kepada yang lain. Apa akan terjadi? Itu perangkap. So
mereka akan kembali. Kita harus bertahan hingga akhir hayat demi maruah regimen kita. Shiksho! 我軍の野郎らは我が巨ら殺した。よし、絶対奴らに血を流して実兄弟たちの霊を慰めてやる。Minuman ni semua ni. Kenapa enggak kosong? Dua, satu kartu darurat. Askar Regimen Melayu, jadikanlah hari ini sebagai bukti dan setia kita terhadap undang-undang. Kita harus berjuang hingga ketitisan darah terakhir. Peluru dan bom bukan cuma pertahanan kita semata-mata. Pisau dan tumbukan kita boleh membawa maut, sama seperti peluru yang kita hadapi.
akan menyerah. Askar-askar Melayu akan berjuang dalam pakaian seragamnya. Kita tidak akan. Tidak. Omae, nakanaka konjo aru wa ne.そうか、そうか。それじゃあ、お前を足から木にかけても抵抗するのか見てみよう。その時、きっと苦するんだろう。ダメマラ、大丈夫だ。Alright. Okay. Dah keluar cerita lain dah ni. Not stop share. Alright. Kamu tengok dah tadi? Tengok. Okay. Jadi Gigi sodat. faham? Faham tak? Tak faham sangat Okay. Nanti Lieutenant Adnan ni kita akan jumpa lagi lah lepas ni. Okay. Cikgu dulu mengajar juga BM sebelum ni. Jadi program Lieutenant Adnan cikgu ajar jugalah. Kan, kalau kamu nak tengok dekat dalam buku teks yang kita akan belajar untuk next class ni ada gambar Lieutenant Adnan ni. Kita akan belajarlah juga tentang Lieutenant Adnan ni kan. Cumanya kalau tanya cikgu rasa macam ada benda terkilan sikit lah sebab perjuangan Lieutenant Adnan tu betul dan bagus. Untuk menghalau penjajah Jepun tu memang betul lah kan. Cumanya masa tu dia berjuang untuk kerajaan British. Itu jadi untuk cikgu perjuangan dia tu kalau sepatutnya yang kita kena tahulah musuh kita tu siapa. Okay? Kalau kita kenal musuh kita siapa, kita tak senang diperbodohkan ataupun dipergunakan oleh orang lain lah kan. Okay, jadi macam tu lah juga dengan bila kita belajar sejarah, cikgu akan ulas dekat dalam kelas lah sebab cikgu kena berhati-hati sikit lah bila kita online ni kita tak boleh lah cakap benda-benda yang mungkin akan ada orang salah tafsir kan. Okay, jadi untuk kelas yang akan datang kita akan tengok perjuangan cikgu rasa untuk kelas yang sekali lagi habislah kelas kita, habislah kita punya sukatan bab 3 ni. Okay, jadi cikgu akan ulang balik dengan latihan-latihan untuk kita nak buat persediaan sebelum kamu masuk sekolah lah. InsyaAllah buku kamu pun dah hampir siap lah, buku jilid 1. Hari Khamis ni kita buat kuis boleh tak? Kita ada kelas. Boleh tak? Boleh. Kita tak pernah buat kuis, so hari Khamis ni kita buat kuis boleh? Boleh. Boleh cikgu. Alright, okay.
Jadi sekarang ni sebelum kelas kita berakhir, kita ada 5 minit lagi. So, cikgu nak ulang dan nak tutup lah apa yang kita dah belajar hari ni. Kita belajar hari ni adalah tentang kedatangan Jepun ke negara kita. Ada 2 faktor, eksplorasi bahan mentah. Tujuannya ada 2, untuk eksplorasi bahan mentah dan juga untuk kepentingan strategi kenderaan lah. Dan kita belajar cara dia datang, dia mendarat dekat mana? Dia mendarat Kota Baru. kat Kota Baru dan juga dia masuk melalui Singapura, Thailand. Kan, lepas tu dia menjajah sampailah ke Singapura. Okey, dan juga dia menjajah juga Sabah dan juga Sarawak. Okey, lepas tu kita tengok dasar kependudukan dia, dasar penduduk dia, dasar pentadbiran. Macam mana layanan dia terhadap raja-raja kita, pemimpin tempatan, kan layanan dia kepada orang Melayu. Baik. Layanan dia kepada orang Melayu adalah baik. Kenapa dia layan dengan baik? Tak nak ada penandatangan. Kerana dia tak nak ada penentangan, dia tak nak rakyat kita ada menentang, jadi susahlah dia kan kalau rakyat kita menentang, so dia tak nak ada penentangan tu kan. Kan, jadi kemudian kita tengok ada dasar ekonomi. Okey, apa yang berlaku sepanjang pemerintahan Jepun? Apa yang berlaku terhadap ekonomi kita? Apa jadi? Inflasi. Yes, ada inflasi, ekonomi kita meleset. Ekonomi tu dia drop, meleset sebab bila kan cikgu cakap perang, kita tak dapat melaksanakan kegiatan ekonomi, ada terganggu, lepas tu dia cetak pula duit secara berlebihan kan. Jadi menyebabkan tak lakulah duit tu, jadi inflasi. Inflasi tadi cikgu cakap apa? Masa inflasi tadi? Ayat yang senang? Permintaan lebih daripada penawaran. Permintaan melebihi penawaran, menyebabkan harga akan jadi Tinggi. akan jadi tinggi. Dia mahal bukannya sebab kos. Dia mahal, nak buat benda tu mahal. Dia mahal sebab tak ada. Dia mahal betul tak ada. Benda tu jadi tak ada kan. Jadi orang nak benda tu tak ada, dia benda tu akan naiklah harga dia. Lepas tu kita belajar juga dengan dasar sosial. Jepun dia buat dasar penjepunan. Sekolah belajar bahasa Jepun. Semualah menjepunkan, memang suruh nak jadikan bahasa Jepun sebagai lingua franca. Lingua franca ni adalah satu bahasa dunia lah, maksudnya semua orang akan cakap Jepun. Jepun dia tak nak belajar bahasa lain, dia nak kita yang belajar bahasa dia. Kan, jadi dia buat satu pendidikan yang kita akan pro kepada Jepun lah. Dan sikap Jepun kepada agama Islam macam mana pula? Jepun ada kacau tak agama kita? Tak ada. Dia tak kacau, dah lah dia tak kacau. Lepas tu dia menggalakkan lagi sekolah untuk orang pergi mengaji semua, tetapi dia menggunakan masjid tu sebagai tempat untuk dia menyebarkan propaganda dia. Kan, jadi disuruh imam menyampaikan apa propaganda Jepun. Okey, layanan terhadap 3 bangsa utama. Orang Melayu dilayan macam mana? Baik. Orang Melayu dilayan dengan baik. Orang India? Baik. Kenapa orang India dilayan dengan baik? Sebab nak tuntut kemerdekaan. Dia nak suruh orang India balik tuntut kemerdekaan. Jadi tentera India telah berpaling sadar. Okey, orang Cina? Buruk. Jahat. Dia layan dengan kejam, buruk semua. Kenapa dia layan dengan kejam? Peperangan sebelum ni. Sebab orang Jepun memang dah ada dendam terhadap orang Cina. Okey, sebenarnya apa yang kamu faham hari ini, nanti cikgu ajar kamu teknik goreng-menggoreng jawapan. Jadi bila nak jawab PSA, kita gorenglah jawapan tu, cikgu akan ajar kamu. Yang penting kamu faham, dapat apa idea utama yang cikgu nak sampaikan. Okey, yang tu kamu dapat tak? Sepanjang-panjang cikgu ajar sejarah ni, kamu dapat tak poin-poin penting yang cikgu ajar? Dapat. Dapat. Desentralisasi, pecah dan perintah, Cina, India dan Melayu dipecahkan dan diperintah secara berasingan, menyebabkan dia tak wujud perpaduan. Baik Inggeris ataupun Jepun, dua-dua ada buat dasar ni supaya dia tak nak orang ni bersatu padu. Sebelum bersatu padu, susahlah dia nak menjajah. Jadi dia kena memecah belahkan penduduk. Kalau orang Inggeris, cara dia, Cina duduk dekat Lombok, orang India duduk dekat ladang getah, orang Melayu kekal duduk dekat kampung dan tak terlibat langsung dengan kegiatan ekonomi. Jadi tak ada perpaduan lah. Jadi senanglah untuk dia nak menjajah beratus-ratus tahun. Okey, jadi kelas kita sampai hari ini pula. Kelas kita hari ini sampai sini je dulu. Nanti ada satu lagi yang 3.7 sahaja dan 3.8 nanti cikgu boleh habiskan untuk kelas yang akan datang nanti. Jadi rasanya kita ini sahaja kelas kita ini. Nanti cikgu akan bagi link untuk kamu tengok tentang penentangan Jepun ni lah.
Okey, jadi sampai sini je dulu. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.